Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على إلقاء الدرس المبارك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga pagi tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa di dalam keadaan ceria, gembira, berkat, sihat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menemukan kita kembali di dalam majlis bacaan kitab Riyadhus Salihin, yang mana kuliah kita pada pagi yang mulia ini kuliah siri yang kelima. Kuliah siri yang kelima. Baik, masih lagi kita berada di bab yang pertama, iaitu bab yang membincangkan hal berkaitan dengan niat, ya. Iaitu hadis yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis yang ketiga, ya. Di siri yang lalu kita sudah baca hadis yang kedua. Hari ini insya-Allah kita akan bacakan hadisnya yang begitu pendek saja. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan juga oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga, sebagaimana hadis yang kedua pada siri yang lalu. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. ومعناه ini kalam Imam Nawawi, ya, bukan hadis. Bukan hadis. Adapun tadi hadis, ya. Mana daripada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Selepas daripada qalan Nabi itu. Kemudian setelah muttafaqun alaih ini kalam Imam Nawawi, ya, kembali kepada Imam Nawawi, ya. Mula-mulanya Imam Nawawi jugalah, iaitu wa an Aisyah, mana Imam Nawawi meriwayatkan hadis yang diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah, ya, sehinggalah muttafaqun alaih. Kemudian kata Imam Nawawi wa ma'nahu, dan maknanya, ya, makna hadis tadi, la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara islamin. Baik, kita kembali ke atas. Wa an Aisyah, dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, biografi beliau kita sudah bincang, ya, pada siri yang lalu dengan panjang juga. Dan pada hari ini kita hanya sentuh bahawasanya Sayyidatina Aisyah ini ma'ruf, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan beliau antara, ya, al-muksirin fi riwayatil hadis, ya, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kerana di dalam ilmu ulum hadis, ya, di dalam ulum hadis kita ada istilah al-muksir, al-muksirun minas sahabah, maknanya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi istilah al-muksirun ini terhad kepada mereka yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Lebih daripada 1000 hadis, maka mereka digelar al-mukthirun, ya, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 buah hadis hanya 7 orang sahaja.
hanya 7 orang sahaja, dan Sayyidatina Aisyah salah seorang daripada 7 orang tersebut. Ya, saya tertarik dengan beberapa bait, beberapa rangkap syair yang dikarang, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Isyubi daripada negara Ethiopian, ya, dan beliau menetap di Mekah. Beliau ada menulis kitab syarah kepada Sunan Nasa'i. Ya, di dalam syarah tersebut beliau ada meringkaskan ketujuh nama sahabat yang al-mukthirun, ya, yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi di dalam 3 rangkap syair. Saya akan bacakan. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil ghurar Abu Hurairah yalihu ibnu Umar fa'anasun fazawjatul hadil abar thumma ibnu Abbasin yalihu Jabiru wa ba'dahu al-Khudriyu fahuwal akhiru. Ya, katanya al-mukthiruna fi riwayatil khabar, ya, sahabat-sahabat banyak al-mukthirun yang banyak fi riwayatil khabar, dalam meriwayatkan al-khabar, iaitu hadis, minas sahabatil akarimil ghurra, daripada kalangan para sahabat. Siapa? Abu Hurairah, ya, Sayyidina Abu Hurairah yang pertama, tempat yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis. Yalihi Ibnu Umar, kemudian diikuti dengan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, kemudian fa'anasun, kemudian Sayyidina Anas di tempat ketiga, kemudian tempat keempat fazaujatul hadil abar, isteri al-hadi, ya, Nabi yang beri petunjuk, iaitu Sayyidatina Aisyah lah yang dimasukkan di sini, maknanya isteri kepada Nabi. Tangga yang keempat terbanyak. Kemudian summa ibnu Abbasin yalihu Jabiru, yang kelima adalah Abdullah ibnu Abbas yalihi Jabiru, yang keenam Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa ba'dahu al-Khudriyu, yang ketujuh, yang terakhir, iaitu Abu Sa'id al-Khudri. Baik. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis, manakala Sayyidina Abdullah di tempat yang kedua meriwayatkan sebanyak 2,630 buah hadis. Kemudian di tangga yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan 2,286. Kemudian barulah di tangga keempat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sebanyak 2,210 hadis yang kita dah katakan pada minggu lepas. Kemudian di tangga yang kelima yang terbanyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas 1,160 buah hadis. Kemudian yang keenam Sayyiduna Jabir bin Abdullah sebanyak 1,540. Dan yang terakhir di tangga yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri sebanyak 1,170 buah hadis. Baik. Ingatlah kita, ya, sama-sama ingat dan hafal nama 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini. Baik, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidatina Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fathi, ya, tidak ada hijrah ba'da al-fathi, selepas daripada al-fatah, iaitu pembukaan. Ya. Pembukaan. Al-fathah di sini maksudnya Fathu Mekah, yang mana berlaku di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Ya. Dan al-hijrah itu sendiri sebenarnya adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Maksudnya meninggalkan negara atau kawasan orang kafir, berpindah kepada ila daril Islam, ke negara Islam. Ya, dahulunya hukum hijrah ini maknanya khusus kepada hijrah daripada Mekah ke Madinah, ya, dalam peristiwa yang hadis ini. Dahulu hukumnya hijrah ini adalah wajib ataupun fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maksudnya fardu ataupun satu kewajipan ain di atas tiap-tiap ain, tiap-tiap diri atau tiap-tiap individu. Itu fardu ain. Ya, berbeza dengan fardu kifayah. Adapun fardu kifayah, fardu maksudnya kefarduan atau kewajipan, kifayah maksudnya memadai. Maknanya apabila sudah ada sebahagian kelompok atau orang yang membuat, maka sekelompok yang lain yang tidak melakukan tu terlepaslah dosa. Itu fardu kifayah. Ya, beza. Adapun fardu ain maknanya wajib atas tiap-tiap individu. Baik, namun kata Nabi la hijrah ba'da al-fathi. Jadi maknanya hukum, ya, namun setelah Fathu Mekah, setelah pembukaan kota Mekah, hukum hijrah itu sudah tidak menjadi wajib lagi. Maknanya dinasahkan, ya, sudah tidak menjadi wajib ke atas orang-orang
Islam ketika itu, ya. Dan ini ulama mengatakan khusus, ya. Hijrah yang di sini dimaksudkan ialah min Makkah ila Madinah pada ketika itu. Baik. Adapun hijrah daripada kawasan, ya, atau tempat yang kita tak boleh nak melakukan perintah agama, urusan agama, ya. Ini dalam konteks hari ini, ya. Kita tak boleh nak melakukan apa-apa syiar Islam di situ, maka ketika itu wajib kita berpindah, berhijrah, ya, demi menjaga maslahah agama kita. Ya, itu menunjukkan bahawasanya hijrah tu masih kekal lagi, ada hukumnya, ya, kerana ada juga yang mengatakan bahawasanya tidak ada hijrah dah lepas daripada pembukaan Mekah itu. Maknanya mengambil zahir teks hadis itu, maka dia menafikan adanya hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya kalau kita berhijrah ketika ini pun tidak dinamakan sebagai hijrah, dengan makna istilah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ada, maknanya hukum hijrah itu kekal sehingga ke hari ini, ya, kekal sehingga ke hari ini. Apabila cukup syaratnya maka wajib berhijrah, seperti yang saya sebut tadi, ya. Jika kita berada di kawasan yang tidak mampu untuk kita laksanakan perintah-perintah agama, ya, terutamanya jika berada di negara-negara kafir. Baik, mana dalil, ya, apa bukti mengatakan bahawasanya ada lagi hijrah, maksudnya wujud lagi perbuatan hijrah itu? Ya, banyak, terlalu banyak kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain. Antaranya hadis di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Maksudnya tidak akan terputusnya hijrah hatta, sehinggalah, tanqati'a at-taubatu, sehinggalah terputusnya taubat. Maksudnya sehinggalah tertutup pintu taubat, iaitu di hari kiamat lah, ketika matahari terbit dari barat. Jadi hadis ini antara yang menunjukkan bahawasanya perbuatan hijrah itu masih ada lagi, masih kekal, ya. Baik, qala al-Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, ya, di hadis, kita cuba lihat di akhir tadi yang kalam Imam Nawawi, wa ma'nahu, makna hadis ini ialah la hijrata min Makkah li'annaha sarat daru islamin, dengan makna tidak ada dah hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana Mekah sudah menjadi negara Islam. Itu yang dikatakan Imam Nawawi. Maka daripada kefahaman ini, Imam Nawawi mengatakan bahawasanya hadis ni ada isyarat atau yang menunjukkan bahawasanya, maknanya hadis ni antara yang menunjukkan mukjizat Nabi SAW, iaitu seolah-olah Nabi sudah tahu masa depan, ya, dan memberi jaminan bahawasanya kota Mekah tidak akan ditawan, ya, tidak akan ditawan, ya, sebagaimana yang berlaku di Palestin, ya. Semoga Allah mengembalikan kepada umat Islam, ya. Jadi seolah isyarat kepada bahawasanya Nabi SAW memberitahu bahawasanya Mekah ini tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Itu isyarat bahawasanya la hijrata ba'da al-fathi, maknanya selama-lamanya akan menjadi negara orang Islam, tidak akan ditawan. Subhanallah. Dan kata Imam Nawawi lagi ada qila, maknanya sebahagian mengatakan, ya, makna hadis, makna hadis ini ialah la hijrata ba'da al-fath dengan makna fadluha ka fadlil hijrati qabla al-fath. Maksudnya yang dinafikan di sini adalah penafian terhadap pahala dan ganjaran hijrah itu, ya, bukan perbuatan hijrah itu. Maknanya tidak ada dah. Maknanya kalau kita baca hadis ini, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, dengan makna tidak ada dah hijrah yang ganjarannya atau yang pahalanya boleh menandingi hijrah sebelum Fathi Mekah. Ini sebahagian pandangan ulama dalam menafsirkan hadis ini. Jadi yang maknanya yang dinafikan di sini adalah fadlu hijrah itu, ya, kelebihan hijrah, antara kelebihan hijrah sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya tidak akan sama, ya, tinggi lagi, ya, orang yang berhijrah sebelum daripada Fathu Mekah. Itu antara pandangan ulama yang kita boleh guna dalam memahami hadis ini. Yang ini tidak sama dari segi ganjaran dan pahala.
ya, ganjaran dan pahala bagi mereka yang berhijrah sebelum daripada Fathu Mekah dengan mereka yang berhijrah setelah Fathu Mekah. Baik. Apa hujah mereka? Kerana mereka berpandukan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ya. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ya, la yastawi minkum, maknanya tidak akan sama minkum daripada kalangan kamu man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ya. Maknanya di kalangan kamu yang menginfak, yang mengeluarkan duit untuk bersedekah, ya, ataupun waqatal, yang berperang, yang keluar berperang. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi, ya, min qabli al-fathi, daripada maknanya kalangan kamu yang sebelum daripada fath, min qabli al-fathi, sebelum daripada fathi Mekah. Maknanya orang yang berinfak dan yang berperang sebelum Fathu Mekah tidak sama dengan orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Mekah. Kata Tuhan, ulaika a'zamu darajah. Maksudnya mereka itu lebih besar darajatnya, ganjarannya. Minallazina anfaqu min ba'du, daripada mereka-mereka yang menginfak min ba'du, selepas daripada Fathu Mekah, wa qatalu, dan yang berperang selepas daripada pembukaan kota Mekah. Masya Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, ulama menafsirkan hadis tadi begitu juga. Maknanya kelebihan berhijrah. Maknanya hijrah tu, perbuatan hijrah tu masih kekal, cumanya kelebihannya tidak akan sama. Maknanya hadis itu la hijrata ba'dal fathi, yang dinafikan di situ adalah penyamaan ganjaran hijrah itu, ya, bukannya menafikan perbuatan hijrah itu. Baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, kenapa di sini Nabi SAW sabda la hijrata ba'dal fathi, antara rahsia yang ataupun makna yang tersirat kita boleh ambil, kenapa tak Nabi tak sabda la hijrata ba'da fathi Mekah terus di sini dalam hadis ini, ya, dalam riwayat ini, tapi disebut al-fathu saja, tidak sebut Fathu Mekah, ya, ba'da al-fathi, ya, maknanya berpada dengan alif lam di sini, ba'da al-fathi. Nabi tidak gunakan Fathi Mekah. Jadi antaranya supaya isyaratnya juga, ya, bahawasanya hukum hijrah ni bukannya terhad kepada kota Mekah saja. Maknanya dalam kota lain sekalipun, di negeri lain, di negara lain sekalipun, kalau berlaku dalam tempat tersebut situasi yang sama ditindas oleh orang kafir contohnya, maka hukumnya sama juga. Maknanya perlu keluar berhijrah kepada tempat yang lebih selamat, ya. Kata Ibnu Hajar, isyarah ila anna hukma ghairi Makkah fi zalika hukmuha, ya, fala tajibu al-hijratu min baladin fatahahu al-muslimun, maka tidak wajib berhijrah daripada tempat ataupun negara fatahahu muslimun, yang sudah dibuka oleh orang-orang Islam, ya, sebagaimana di kota Mekah tu dibuka, dengan makna orang Islam dah memerintah di situ. Kalau kita dah tinggal di dalam negara orang Islam, maka tak perlulah berhijrah. Amma qabla fathil balad, adapun sekiranya negara itu bukan diperintah oleh orang Islam, maka kata Ibnu Hajar, faman bihi minal muslimina ahadu salasa, maka ketika itu orang Islam di dalam negara ini ada 3 kategori. Yang pertama, al-awwal qadir ala al-hijrah minha, maknanya orang yang mampu untuk berhijrah, untuk keluar. La yumkinuhu izharu dinihi wala ada'u wajibatihi, yang mana sekiranya dia kekal di situ, di negara itu, ya, negara yang bukan diperintah oleh orang Islam itu, dia tidak boleh nak melaksanakan perintah-perintah agama. Maka ketika itu fal hijratu minhu wajibah, maka ketika itu hijrah menjadi satu kewajipan ke atas orang tersebut. Ini golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni orang qadirun, orang yang mampu untuk berhijrah, lakinnahu yumkinuhu izharu dinihi wa ada'u wajibatihi, tapi dalam masa yang sama dia mampu untuk melakukan syiar-syiar Islam, ya, boleh mengamalkan amalan-amalan agama Islam, menunaikan solat semuanya, ya, menutup aurat. Maka kata Ibnu Hajar, famustahabbatun, maka ketika itu disunatkan juga untuk berhijrah. Maknanya tidak jadi wajib, tapi sunat, kerana dia masih boleh melakukan syiar-syiar Islam di situ, ya.
Dan afdalnya berhijrahlah, kerana risau sekiranya walaupun sungguh pun dia selamat, tapi zuriatnya, anaknya, cucu-cucu cicitnya masih belum terjamin selamat, takut terkesan dengan pengaruh-pengaruh sekitar. Al-thalith, dan yang ketiga, kategori yang ketiga, ajizun bi'uzrin, yang mana lemah dengan sebab keuzuran lah, min asrin atau maradin atau ghairi, sama ada dengan sebab mungkin dia tawanan di negara itu, ataupun disebabkan sakit tak larat nak berhijrah, atau ada kekurangan dari segi kewangan, tak mampu nak keluar, fatajuzu lahu al-iqamah. Ibnu Hajar kata maka boleh iqamah di situ, boleh menetap di situ. Fa in hamala ala nafsihi wa takallafa al-khuruj minha ujira, tapi sekiranya dia bersusah payah untuk keluar juga, berhijrah juga, ujira, maka dia akan diberi ganjaran yang begitu banyak. Ujira, ganjaran yang begitu banyak dan besar. Tengok, ujira dengan wazan fu'ila, maknanya fa'ala yufa'ilu taf'il, dengan wazan taf'il yang membawa maksud litaksir, memberi makna banyak. Baik, walakin walakin jihadun wa niyah, kita kembali ke hadis, walakin jihadun wa niyah, dan tetapi, mana yang kekalnya jihad dan niat, kata Nabi SAW. Manakala jihad, jihad terbahagi pada dua, sama ada jihadul adu ataupun jihad an-nafs. Jihad al-adu, mana jihad memerangi musuh yang ingin menawan negara kita contohnya. Mana ini makna yang zahir lah, mana jihad melawan musuh ataupun jihad melawan diri kita, iaitu nafsu. Baik, hadis dalam riwayat Al-Baihaqi, hadis dengan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW ketika balik daripada peperangan, kata para sahabat, raja'na minal jihadil, kata Nabi SAW, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kita kembali daripada jihad yang kecil dan menuju kepada jihad yang besar, yang lebih besar. Qalu, kata para sahabat, wa mal jihadul akbar, kata Nabi SAW, jihadul qalb, iaitu jihad dengan hati. Ini dalam riwayat Al-Baihaqi. Manakala di dalam riwayat lain, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi dengan lafaz qalu wa mal jihadul akbar, kata para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan jihad akbar itu? Kata Nabi, qala mujahadatul abdi hawahu, iaitu mujahadah seorang hamba itu melawan hawahu, melawan hawa nafsunya. Maka ini menunjukkan bahawasanya jihad itu terbagi kepada dua, sama ada yang zahir ataupun yang tidak zahir, kita melawan diri kita dengan melawan nafsu. Baik, begitu juga kalau kita lihat dalam hadis, riwayat Ibn Hibban, juga dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, wal mujahidu man jahada nafsah, dan mujahid itu man jahada nafsahu, orang yang jahada nafsu, melawan dirinya, fi ta'atillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah dengan hijrah yang kita sudah bincang tadi sebenarnya, iaitu hijrah juga sebenarnya terbagi pada dua, sama ada hijrah dengan makna zahir ataupun yang batin. Hijrah dengan makna tubuh fizikal kita bergerak, ataupun dengan batin dengan makna dengan ruh kita, makna berpindah daripada akhlak-akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang cantik, akhlak yang bersih. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga bersabda, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu, man hajara ma nahallahu anhu, ialah orang yang hajar, yang berhijrah atau yang meninggalkan ma nahallahu anhu, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk dalam kategori hijrah yang kedua tadi yang kita sebut, hijrah dengan ruh, hijrah dengan makna batin. Di dalam Musnad Ahmad, hadis Nabi SAW bersabda lagi, wal muhajiru, orang yang berhijrah juga, man hajara al-khataya wa dhunub, orang yang meninggalkan al-khataya wa dhunub, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Itu pun menambahkan lagi jelas, bahawasanya hijrah dengan makna yang kedua tadi. Baik, kembali kepada hadis, wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kamu dipanggil untuk berjuang, fanfiru, maka keluarlah, untuk turut serta dalam berjuang dan berperang dalam mempertahankan negara, agama kamu semua. Maknanya perlu sentiasa bersiap sedia, Dan begitu juga maknanya apabila disuruh untuk berjihad
melawan nafsu, ya. Maknanya ini kita bagi sama dengan makna jihad yang kedua tadi. Makna jihad melawan diri, melawan nafsu, ya. Ketika mendapat seruan untuk melawan nafsu, maka kita perlu bersiap sedia juga, ya. Fanfiru, ya. Maka bersedia juga untuk bermujahadah, ya. Sedangkan seruan untuk melawan nafsu ini adalah seruan yang sepanjang waktu, sepanjang masa, ya. Baik. Maknanya setiap seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam Al-Quran perlu kita sahut, ya. Setiap masa, sepanjang masa. Seruan ini tidak terhad pada satu-satu masa. Ya, di dalam Al-Quran Allah kata fafiru ila Allah, maknanya kembalilah kepada Allah, ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, cepatlah memohon keampunan daripada Tuhanmu, ya. Dalam surah Al-Jumu'ah, fas'au ila zikrillah, maka usahalah, ya, bergeraklah, ya, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan solat Jumaat, ya. Perlu ada usaha. Kata Tuhan lagi, ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maknanya berbuat ihsanlah, berbuat baik. Maka banyak, ya, seruan-seruan dalam Al-Quran. Anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah daripada ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Maka seruan-seruan semua ini pun boleh juga termasuk dalam hadis ni dengan makna wa idza stunfirtum fanfiru, ya, ketika diseru untuk berjuang, fanfiru, turut sertalah dalam perjuangan ini, ya. Maknanya bermujahadah, ya, keluar berjihad juga, sama ada dengan cara beribadah, melakukan solat, banyak berdoa, berzikir, ataupun dengan menginfakkan harta, ya, berbuat ihsan, ya, berbuat baik dengan orang lain, ya, menunjukkan akhlak. Ketika orang menyakiti kita, kita bersabar dan kita melayan orang lain sebagaimana kita ingin dilayan. Maka itu pun antara akhlak yang patut diperlakukan terhadap orang lain. Baik. Wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Maknanya hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat daru islamin. Kita dah baca tadi kalam Imam An-Nawawi. Jadi saya kira setakat itu saja, insya-Allah kita akan bersambung di siri yang seterusnya, sekiranya masih ada umur yang panjang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi mohon maaf sekiranya ada tersalah kata. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.